Dalam keadaan sekarang ini 28-28, maksudnya hang government, kerajaan tu tergantung. Bila kerajaan tergantung, so bagaimana? Ini simple saja. Johor yang berlaku baru-baru ini adalah bekas Menteri Besar Johor, Osman, lupa pula nama penuh dia, yang mana beliau berkempen dengan pejuang di Slim River hari itu. Dilihat berkempen dengan pejuang. Sedangkan pada waktu itu Barisan Nasional yang bertanding, UMNO yang bertanding. Dan UMNO adalah rakan sekutu dengan Perikatan Nasional, dengan Bersatu. Jadi bagaimana ahli Bersatu boleh berkempen dengan pejuang? Jadi bila benda itu berlaku, tindakan disiplin telah dibuat kepada beliau, menyebabkan beliau dibuang daripada Bersatu. Jadi bila beliau keluar daripada Bersatu, dibuang daripada Bersatu, sekarang ini kedudukan DUN di Bersatu di Johor adalah 28-28. Itu saya kata hari itu sebenarnya Johor dah tumbang. Dua ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu di Johor sudah pun sebenarnya lompat parti. Sudah pun tidak lagi menyokong Perikatan Nasional. Sebenar-benarnya antaranya adalah Osman ni lah. So dia sebenarnya dah lompat parti, dah tidak lagi menyokong Perikatan Nasional. Namun begitu, bila dia tidak menyokong Perikatan Nasional, dalam keadaan itu adakah bermaksud kerajaan sudah tumbang? Okay, here's what happened. Ini saya cerita. Sebenarnya apa yang berlaku ada golongan atasan yang tak nak Johor tumbang. Dan dia katakan bahawa kalau sekiranya Johor nak tukar kerajaan, maka biar jangan Johor jadi pembangkang. Johor jangan jadi pembangkang. Kalau nak teruskan juga, maka Johor tunggu pusat berubah, baru Johor boleh berubah. Dia Sultan ni bukannya dia pro UMNO, tak. Dia pro kepada kerajaan. Sesiapa government of the day, dia tak nak bahawa Johor ni jadi pembangkang. Kita faham. Kita faham sentimen tersebut, kerana nanti susah. Yalah, nak jadi pembangkang ni susah. You know, a lot of things lah. Tak apa. Dan dalam masa yang sama, kita kena faham juga situasi begini. Dalam keadaan sekarang ini 28-28, maksudnya hang government, kerajaan tu tergantung. Bila kerajaan tergantung, so bagaimana? Kerajaan tergantung itu bagaimana? Tak ada siapa yang command majority. Dia 28 Perikatan Nasional. Kalau Osman ni keluar, dia 28 pembangkang. Jadi tak ada siapa yang ada majority, command majority. So dalam masa yang terdekat baru dia orang terfikir, alamak 28-28, dia U-turn balik. Dia tak jadi buang si Osman ni. Maka 29-27 balik. Dah buang, barulah dia orang terfikir, alamak rupanya kerajaan kita. Okey, katakanlah kita ambil hang government, kerajaan tergantung. Bagaimana? Maka Menteri Besar ada dua option. Option yang pertama, dia tak automatik bubar. Ni kita kena faham. Bila ada hang government, dia bukan automatik bubar. Dia option yang pertama adalah Menteri Besar boleh umumkan pilihan raya negeri. Okey, macam Sabah, PRN. Boleh diumumkan. Itu adalah bidang kuasa Menteri Besar dan juga bidang kuasa Sultan. Macam saya sebut hari itu. Option kedua adalah kerajaan diteruskan macam biasa. Kerajaan terus macam biasa, 28 dengan 28 diteruskan macam biasa. Cuma isu dia apabila ada pembentangan undang-undang, bajet dan sebagainya, maka benda itu susah nak dilaksanakan. Sebab apa? Yalah, nak undi majoriti pun susah. Bila mana pembangkang berkemungkinan boleh menang dalam satu-satu undi, keadaan di mana katakanlah tiba-tiba seorang lah ahli PN tu sakit perut ke, tak datang ke, mungkin dia kahwin ke apa, sakit ke sebagainya, tiba-tiba dia tak datang, yang majoriti pembangkang datang, maka akhirnya usul kerajaan itu boleh kalah. Jadi kalau usul kerajaan itu boleh kalah, maka rugi pada rakyat, rugi kepada negeri itu untuk membangun, kerana undang-undang tak boleh nak dilaksanakan. Jadi dalam keadaan tersebut, apa yang kita boleh katakan ialah hang government ini tak mungkin boleh memberi benefit kepada kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kalau tak ada hang government, so seterusnya apa? Maka akhirnya mereka berunding balik, maka lompatlah dia balik ke dalam Perikatan Nasional, maka sekarang ini 29-27. Namun begitu, kemungkinan besar, bawa kepada topik yang ketiga, adakah kemungkinan besar PRU akan berlaku pada bulan November ini? Ura-ura mengatakan sekarang ini PRN Negeri Sarawak akan berlaku dah ada flag dan sebagainya dah turun, komand dah diturun ke bawah November. Bagi saya macam ni, November adalah pembentangan bajet bagi negeri federal dan negeri Sarawak. November adalah pembentangan bajet bagi federal dan negeri Sarawak.
Kalau sekiranya Sarawak dan federal itu nak menunggu bajet, lepas tu terus buat pilihan raya, bagi saya itu akan merugikan mereka. Kalau dia nak buat juga bukan kata mustahil, tetapi bagi saya itu adalah satu kerugian kepada mereka. Kenapa? Bajet itu dibentangkan pada bulan November, tetapi bajet itu akan di-disburse, akan mula digunakan pada bulan Mac, Februari dan Mac. Februari dan Mac barulah bajet itu dikeluarkan. Kalau mereka nak buat pilihan raya, bagi saya mereka akan buat selepas Februari, selepas Mac, bila bajet itu dah keluar. Kenapa? Kita kena faham macam ni. Dia boleh bentangkan, GPS bentangkan. Oh, tahun ini kita akan membuat 10 juta jambatan 10 juta di Asajaya contoh. Kita akan membuat satu jalan raya bernilai 20 juta di kampung ini. Pipe 50 juta di kampung ini. Jalan raya 10 juta di kampung ini. Dia cakap je. Berlaku pilihan raya, pembangkang senang buat cerita. Mana pipe-nya? Mana jalan rayanya? Mana dia punya jambatan dia? Dia akan cakap itu. Tapi kalau dia tunggu bulan 3, masa itu dia dah boleh panggil kontraktor. Kontraktor boleh letak dia punya jentolak, dia punya ni, dia punya pipe semua dah letak. Tengok aku dah ada dah. Walaupun mungkin tak ada laksana, tak apa, tak ada menjadi masalah. Yang pentingnya adalah apa? Yang penting buat. Yang penting ada. Yang penting laksanakan. Yang penting nampak pada rakyat bahawa bajet itu sudah pun keluar. Jadi kalau dia bijak, jangan dia buat pilihan raya pada bulan November, dia kena pada bulan Mac. Melainkan dia takut. Memang dia sangat takut dalam keadaan sekarang ini, maka pilihan raya itu akan menyebabkan mereka kalah. Maka mereka itu yang akan mereka lakukan. Jadi kesimpulan yang saya boleh katakan sini tuan-tuan dan puan adalah pilihan raya berkemungkinan tak akan berlaku pada bulan November ini. Kalau pun berlaku, dia akan berlaku pada bulan Mac. Dan kemungkinan untuk PN nak membubarkan parlimen itu agaklah sukar. Kerana apa? Kerana sekarang ini mereka kalau boleh sebanyak mungkin, selama mungkin mereka kena kekal berkuasa bagi memastikan mereka cukup dana untuk melawan pilihan raya yang akan datang. Sekarang ini bersatu tahu mereka dalam keadaan 50-50 dengan UMNO. Bersatu tahu mereka keadaan 50-50 dengan PAS. Kita tak boleh nafikan on the ground sekarang ini bersatu tengah bekerjasama dengan PAS membuat program. Dia tinggalkan UMNO. UMNO sedar benda ini. UMNO pula sekarang ini tengah bergaduh dengan bersatu, tapi dalam masa sama dia ada rundingan belakang untuk memastikan supaya Zahid tak masuk penjara. So maksudnya perundingan pengkhianat ini menghasilkan satu gabungan, satu pergerakan di mana di antara mereka merasa curiga antara satu sama lain. So itu tuan-tuan dan puan, saya percaya bahawa pilihan raya tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat. Tetapi itu disclaimer. Ini anggapan saya. Mungkin dia akan berlaku dalam masa yang terdekat. Dan kalau berlaku dalam masa yang terdekat, persoalannya adakah kita sudah bersedia? Mampukah kita menghadapi dan menang pilihan raya ke-15? Di mana Rafizi pada ketika ini? Itu jawapan yang kita akan lihat pada malam ini.